Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu pasung. Dan ingat, mana-mana pun seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para pendengar Mana-Mana Pun Seram ya. Okay. Anda bersama saya Abang DJKY, Abang SD Ya, dan Abang Amy ya. Okay. semua ada. Okay. Untuk kali ini bercerita kereta, saya ada satu kisah. Satu kisah pasal suami dia makan daging mentah. Dia tak tahu kenapa tiba makan daging mentah. Okey, saya akan ceritakan ya. Okey. Tajuknya ni yang tadi tu lah. Suami makan daging mentah. Okey. Yang menceritakan ni adalah isteri dia lah, isteri pada suami ni. Mula suami dia ni okey, tak ada apa masalah, okey kan. Ada hari-hari lain okey. Sampai ada satu hari ni suami dia ni macam baru balik kerja, dia macam tengok macam letih. Lepas tu suami dia cakap dia pening kepala apa semua. Lepas tu suami dia balik mandi makan sekejap makan sikit kan. Lepas tu suami dia cakap dia nak tidur sebab esok cuti kan, jadi tak apa lah. Esok cuti pun tidur. Lepas tu dah pukul 9 lebih. Isteri dia pun tidur juga sekali. Tu dalam pukul 2 lebih macam tu, macam suami lah, isteri dia ni macam terjaga lah, tiba-tiba terjaga kan. Macam dia terjaga, dia macam tengok suami dia tak ada kat sebelah. Lepas tu dia macam dia cari yang mana suami dia, tengok ada dalam bilik ni ke ataupun kat tempat lain kan. Lepas tu dia macam dengar TV nya terbuka sebab dia teringat yang suami dia ada cakap yang dia nak tengok bola malam tu, pagi pukul 3 lebih yang tu dia nak tengok bola. Mungkin dia tengah dah standby dekat TV. Lepas tu dia pun isteri dia pun tidur, macam nak sama tidur balik kan. Lepas tu dia dengar ada orang buka peti ais. Buka peti ais. Lepas tu ya mungkin suami dia minum air kan, buka peti ais. Lepas tu dalam berapa minit, dalam macam tak lebih tu kan, tiba ada bunyi macam ada benda makan, macam makan tu je bunyi macam tu. Makan tu macam bunyi apa pula kan. Dia pun suami pula, isteri dia pun macam bangun kan. Dia tengok dia keluar dari bilik, tengok suami dia tak ada kat tu yang dekat tempat TV tu kan. Macam suami dia tak ada. Lepas tu dia dengar lagi. Lepas tu dia tengok pintu dapur tu macam gelap lah. Dia macam pelik lah. Cakap apa yang suami aku buat ni kan. Dia pergi perlahan-lahan dekat dapur tu. Dia buka lampu. Apa yang mengejutkannya, suami dia tu makan daging. Makan daging tu, daging ayam tu. Daging ayam yang macam bahagian apa, bahagian dada apa kan. Dia gigit tu, dia makan. Dia gigit tu makan. Lepas tu suami
Suami je tengok dia je, nak sikit. Lepas tu, bang abang buat apa ni? Macam mana? Lepas tu, tak nak, jangan kacau aku nak makan. Lepas tu dia pun makan lagi, makan lagi kan. Lepas tu apa lagi? Lepas tu so, isteri ni call member dia ni sebelah selang babu rumah dia tu lah. Member ni macam tak, bukanlah ustaz, tapi dia pakar sikit lah, pakar bab ni kan. Dia call, waktu call cakap ni okay, member tu dah sampai rumah. Sampai rumah tu dia tengok suami dia makan lagi, makan ayam tu. Ayam tu dia letak dalam bekas tau. Bekas tu dah habis, macam dah habis, tinggal tulang je. Tapi tinggal ada lagi sikit je nak habis lah. Lepas tu dia apa lagi je, macam apa lagi, member dia tu start lah baca Fatihah, baca ayat kursi apa semua baca kan. Benda tu panas, meraung kan, jerit. Macam tanya sebab apa dia datang ganggu apa kan. Kita benda tu cakap dia lapar nak makan, jadi dia masuk dalam badan dia ni, dia nak makan lah. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, lepas tu dia dah dah habis semua. Okay, dia pun member dia cakap kena ni lah, minum air Yasin kan. Dia bawa kan minum air Yasin. Dia cakap minum lah dalam masa seminggu tu dah habis lah. So habis kan tu. Okay, lepas tu dah tak ada apa berlaku lah. Lepas tu itu sajalah kisah dia. Kisah dia pun mungkin tak seram sangat lah, tapi dia lah pelik juga kan. Tiba-tiba makan daging ayam kan. Siapa tahu. Ya, itu sajalah kisah dia. Okay, sekian, terima kasih. Saya Abang Ji. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, Abang SJ ada kisah kan? Ada. Okay, dah dengar kisah Abang dengar kisah Abang SJ sebab okay, bye. Kisah seterusnya adalah kisah tajuk wasiat. Okey, kisah ini kisah sebuah keluarga. Keluarga ini sudah kehilangan ibu dan bapa, jadi tinggallah anak-anak. Anak mereka ada 4 orang anak. Okey, 4 orang anak. Okey, anak pertama seorang anak yang sangat banyak harta lah. Jadi ada satu hari ni, anaknya yang pertama tu, anak yang sulung, meninggal dunia akibat kemalangan. Jadi dia ada tinggalkan wasiat lah. Dia ada tinggalkan, dia cakap harta yang beliau miliki ni disedekahkan kepada rumah kebajikan anak-anak yatim, macam tu. Jadi sebab dia bukan tak nak bagi untuk adik-adiknya, sebab adik-adiknya pun sekarang ni hidup serba okey lah, mewah tapi yalah, pasti ada salah seorang mesti nak memiliki sedikit harta arwah. Jadi abang yang kedua ni, daripada adik yang kedua ni, dia pun dah serahkan harta abang sulung ke rumah kemajikan tu. Tapi rupa-rupanya sedar tak sedar, adik yang keempat, iaitu adik yang terakhir lah, dia rupa-rupanya dah ambil sedikit harta peninggalan arwah. Selepas beberapa bulan macam tu, tiba-tiba dia sering diganggu.
dia sering diganggu oleh arwah. Kenapa guna harta dia? Lepas itu makin lama makin teruk lah dia diganggu, sehingga ada satu masa dia terkena kerasukan yang sangat teruk lah. Lepas tu abang yang kedua, anak yang kedua, dia bawa lah ustaz pergi ke rumah. Bawa ustaz, tanyalah ustaz, kenapa ni? Kenapa dengan apa tu adik dia kan, yang keempat tu. Rupa-rupanya ustaz bertanya lah, kamu perasan tak di antara adik-adik kamu ni ada tak yang mengambil sesuatu daripada arwah? Dia cakap tak ada. Harta-harta semua benda dah diserahkan ke rumah kebajikan. Jadi rasanya tiada. Sebenarnya ustaz ni dia tahu apa yang berlaku. Lepas tu abang yang kedua ni dia pergilah ke rumah kebajikan dan tanya. Rupanya si adik yang terakhir ni, anak yang keempat ni, dia paksa nak juga harta tu sedikit. Kalau tidak macam-macam dia akan buat. Jadi orang yang berada di rumah kebajikan tu tak boleh buat apa lah. Dia terpaksa bagilah, walaupun hak tu ada pada mereka. Sebab mereka tak nak orang-orang di rumah ni terkena serangan-serangan ataupun jenayah apa semualah. Jadi dia pun bagilah harta sedikit. Last ni padahnya dia diganggu dengan abang sulungnya sendiri. Lepas itu ustaz pun berjaya halau benda yang mengganggu adiknya, dan adiknya kini insaf. Abang yang kedua pun dia tanyalah pada ustaz, ustaz, apakah yang perlu kami buat? Ustaz tu kata kalau boleh harta yang ada pada dia ni pulangkan balik, ataupun dia perlu bayar balik dengan sama rata lah. Apa yang dia ambil dia kena bayar balik. Kalau lebih pun tak apa. Jadi pengajaran kat sini, jangan ambil sesuatu yang dah diwasiatkan oleh seseorang yang dah meninggal dunia, kalau tidak parah. Okey. Jadi alhamdulillah, lepas itu mereka dah tak ada apa-apa, gangguan lagi. Semua pun dah aman. Macam tu je lah kisahnya. So ingat kepada korang semua ya, wasiat mak bapak ke apa ke ikutlah. Kalau mereka nak bagi, mereka bagi. Kalau tak bagi, kalau mereka tak dapat, reda je. Carilah harta sendiri. Okey. Sampai di situ sajalah kisah pada malam ini. Saya Abang SD. Assalamualaikum. See you. Goodbye. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan